Okay. Yang pertama sekali, terima kasih kepada Cikgu Rozi kerana sudi diinterview. Buat makluman, Cikgu Rozi merupakan cikgu lama saya di sekolah menengah Sains Nur Jaafar. Yang pertama, Cikgu, boleh ceritakan tentang latar belakang Cikgu? Okey, saya Muhammad Rozi Ibrahim, mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Tengku Besar Burhanuddin di Sri Menanti lah, di Sembilan kalau tidak Sembilan, dan mendapat meneruskan pengajian saya ke universiti pada tahun 87 setelah mencapai keputusan STPM yang agak baik ke Universiti Kebangsaan Malaysia dalam jurusan Kesusasteraan Melayu dan Sejarah. So, saya tamat pengajian 1991, ijazah sarjana muda. Lepas tu saya mengajar di Sekolah Menengah Sains ini. Tapi sebelum saya mengajar di Sekolah Sains Tengku Jaafar, saya mengajar di Sekolah SMK Sandakan Sabah. Pernah sampai Sabah? Belum lagi. Jadi itu sekolah pertama Cikgu. Sekolah pertama tahun 1993, posting dalam tempoh 2-3 tahun di Sabah. Saya balik ke sekolah inilah sampai sekarang. So sekolah ni saya mengajar antara guru yang paling lama lah di sekolah. Sekolah ni kita panggil sekolah STJ, Sekolah Sains Tengku Jaafar STJ. Paling lama lah, 28 tahun. Dalam tempoh itu saya sempat mengambil peluang lah sambung belajar. Tahun 2004 saya menyambung pelajaran di peringkat masters lah. Ijazah sarjana dalam bidang pendidikan sejarah selama 2 tahun. Alhamdulillah saya berjaya menamatkan pengajian ijazah sarjana dalam 2 tahun dan saya meneruskan di sekolah ini sampai hari ini lah. Itulah latar belakang sedikit. Terima kasih Cikgu. Okey, untuk soalan yang kedua, Cikgu boleh kongsikan tak apa yang membuatkan Cikgu mahu menjadi seorang guru? Oh, kenapa saya memilih kerjaya seorang guru lah. Pertama, saya nampak kebetulan pada tahun 1992 tu, masa saya dah habis belajar di universiti, bidang saya memang bidang sejarah. Bukan pendidikan tapi bidang pengajian sejarah dan kesusasteraan lah. Saya mendapati peluang pekerjaan masa itu agak sangat terhad. So walaupun kita ada ijazah sarjana muda, tetapi peluang pekerjaan dalam sektor awam sangat terhad. Jadi saya melihat salah satu peluang yang terbuka pada ketika itu adalah menjadi seorang pendidik. Jadi minat itu saya tanam kerana ibu saya merupakan seorang selalu memberi dorongan. Dia kata dorongan ibu lah, mungkin semua doa seorang ibu. Ibu saya kata jadilah, mohonlah guru. Walaupun saya pernah bekerja di kilang, dah ada memegang ijazah sarjana, saya bekerja di kilang memasang kereta di Toyota Shah Alam Section 15. Hampir 6 bulan lah saya cuba bekerja. Rupanya tak sesuai, tak dapat menyesuaikan diri dengan alam pekerjaan. Maka saya rasa saya nak cubalah berjaya guru seperti mana yang disarankan oleh ibu saya. So alhamdulillah saya dapat melayakkan menghadiri kursus perguruan lepasan ijazah ataupun dulu dipanggil KPLI, kursus perguruan lepasan ijazah. Kalian lepas ambil ijazah sarjana muda, ambil kursus perguruan ijazah tu setahun di IBDA, Institut Perguruan Darul Aman, Jitera Kedah setahun. Lepas tu kita postingkan di Sandakan Sabah. Lepas tu kita mohon pindahlah ke sekolah ini, sekolah STJ ini, sampailah sekarang daripada tahun 1996 sehingga hari ini hampir 28 tahun. Itulah sejarah perkhidmatan saya lah, mengapa saya memilih kerjaya guru. Dan lagi satu, kerjaya guru ini kerja yang sangat mulia lah. Mungkin ibu saya lebih memahami lah kenapa dia nak anak dia menjadi seorang pendidik. Sebab kerjaya guru ni kerjaya yang sangat mulia, ya. Dan kita dapat memberi khidmat kepada masyarakat. Di samping mencari rezeki, kita dapat memberi khidmat kepada masyarakat dan mencari satu ibadah. So, Okey, kita balik ke soalan yang ketiga. Apakah ciri-ciri kepribadian yang perlu ada pada seseorang guru yang berjaya? Okey, sebenarnya ada banyak ciri kepribadian. Ciri kepribadian yang paling unggul adalah ciri kepribadian Rasulullah SAW, Nabi kita. Itu kita punya panduan lah. Kita menghampirkan diri dengan ciri-ciri Nabi itu ciri yang paling baik. Kalau ciri Nabi, sifat-sifat mulia Nabi lah. Sidik, amanah, tabligh, fatanah, itulah berilmu, mempunyai kebijaksanaan,
kejujuran, sifat membantu. Jadi kita sebagai seorang guru ni, kalau kita tengok dalam falsafah pendidikan kebangsaan tu, nak lahirkan murid yang lengkap kan. Dari segi jarinya, apa dia jadi? Jasmani, emosi, rohani, intelek, nak bina perasaan, kemenjadian murid, dari segi IQ, pemikiran, dari segi kemahiran, dari segi sikapnya. Itu jadi peranan guru ni sebenarnya sifat guru yang perlu ada, sifat sabar. Saya mengajar di sini hampir 28 tahun. Sifat sabar ni lah menjadi satu perisai lah kepada seorang guru. Banyak guru yang bertindak kadang-kadang di luar di luar peraturan, maka pelajar-pelajar hari ini memberikan pelbagai cabaran. So guru perlu ada sikap sabar. Yang pertama sekali, guru itu mesti menguasai ilmu pengetahuan yang diajar. Dia mesti master bidang itu. Tak boleh orang kata ala-ala kadar, tak boleh. Sebab kita bila pilih kerjaya seorang guru, kita mesti berusaha mendalami ilmu yang kita nak sampaikan kepada murid. Barulah kerjaya itu menjadi ibadah. Kalau kita bekerja sekadar nak mendapat pendapatan sahaja, maka dia tak ada pahala, rugilah, buat bazir saja. So kita jadi menguasai ilmu macam-macam lah ilmu ICT, ilmu pendidikan sepanjang hayat. Sebab guru ni adalah merupakan model kepada masyarakat, role model. Masyarakat meletakkan satu peranan yang besar kepada institusi pendidikan kita lah sebagai guru. So sifat yang kedua perlu sifat penyayang. Ditanya apa sifat-sifat yang perlu ada seorang guru kan? Sifat penyayang. Kita anggap murid itu adalah anak kita. Itu umpamanya. Baru kita boleh kekal dalam perkhidmatan pendidikan. Sebab kita mendidik anak itu, kita nak jadi dia berilmu, berakhlak mulia dan mempunyai kepribadian. Macam kita mendidik anak lah. Mana kita menganggap murid itu adalah seperti anak kita. InsyaAllah kalau warga pendidik mempunyai karakter, sikap, tanggungjawab ini, kita akan rasa kerjaya itu memberikan satu kepuasan. Tapi kalau tak ada ciri-ciri mendidik secara ikhlas tadi, maka kita akan rasa terbeban dengan kerjaya yang kita pilih. Pilihlah kerjaya apa pun, perubatan ke, doktor ke, engineer ke. Kalau kita tak dapat menjiwai kerjaya itu, maka kita akan terbelenggu dengan pilihan yang salah. So sikap-sikap guru mesti. Yang ketiga ialah mesti adalah bertimbang rasa, penyayang, macam saya sebut tadi kan. Kita anggap murid itu seperti anak kita. Barulah kita nak menurunkan ilmu itu semaksimal yang boleh. Kita nak anak murid kita mempunyai nampak kejayaan dia. Bila dia berjaya tu kita rasa kepuasan. Itu anak kita macam tu. Kiranya untuk murid kita kena macam ambil berat pasal dia orang, dia tahu latar belakang dia semula. Betul. Contohnya guru tingkatan. Bila jadi guru ni, kita banyak peranan-peranan yang terselindung, yang tak disedari. Kita ingat kita mengajar dalam kelas, menyampaikan ilmu. Sebenarnya kalau jadi guru sebenarnya, kita akan rasa berbagai fungsi. Kita sebagai ayah, kita sebagai ibu, kita sebagai role model, kita seorang guru yang penyayang. Kita mesti kenal yang Hafiz cakap tadi, kita kena kenal latar belakang. Kalau di sekolah-sekolah kampung-kampung sana, sekolah rendah tu, bagilah cabaran sebab murid berada di rumah. Kita tak tahu apa masalah murid tu kat rumah kan. Kemudahannya, ada tak internet di rumah dia. Kadang-kadang internet tak ada sebab dia duduk di pedalaman. Kadang-kadang dia ada masalah keluarga, ibu bapa mereka bercerai-berai kan. Jadi anak-anak tak dapat menghadirkan diri ke sekolah dengan perasaan yang seperti kawan-kawan yang lain. Jadi kalau di asrama penuh, di sekolah ini, di STJ ini, semua murid dah dihimpunkan di asrama. Jadi tak ada masalah, dia ada hadir di sekolah. Tetapi ada juga masalah keluarga mereka. Dia sebagai guru kelas, kita mesti mengenali siapa anak murid kita. Mereka ni anak petani, mereka ni anak peladang, mereka ni anak seorang pemandu teksi, atau mereka ni anak seorang yang berhormat, anak ahli korporat. Semua ada dalam kelas saya. So, kalau guru tu mengenali mereka, hubungan kita dengan ibu bapa mereka lebih baiklah. So cara penyampaian kita, murid-murid akan menghargai. So hari ini kita ada hubungan guru dengan ibu bapa dan lebih akrab. Dengan adanya media sosial sekarang, seperti WhatsApp, Telegram sebagainya, kita ada grup WhatsApp bersama ibu bapa
grup WhatsApp bersama dengan masyarakat setempat. So guru-guru boleh berhubung dengan ibu bapa berhubung dengan guru. So hubungan ibu bapa dengan guru sekarang semakin rapat melalui media sosial yang ada. So murid lebih menghargai hubungan itu tadi. So inisiatif nak belajar tu lebih, saya nampak satu perubahan yang ketara apabila ibu bapa rapat dengan guru, sering berkomunikasi dalam media sosial, maka impaknya kepada anak-anak. So mereka lebih, oh cikgu ni rapatnya tahu maklumat kita. Ibu bapa selalu kontak cikgu, so anak murid akan belajar lebih tekun lah. Tak ada mereka nak mengambil kesempatan. Dulu kita tak ada berhubung. So bagus kita mengenali anak murid. Okay, okay. Apakah ciri-ciri kepribadian yang tidak sepatutnya ada pada guru sekarang? Okey lah, kita lawankan yang pertama tadi lah. Kita lawan apa yang perlu ada, dan sekarang ni apakah nilai-nilai yang tak perlu ada. Sebab yang kita tengok macam sekarang kan, kalau ada macam kat TV kan, ada macam guru pukul kes bully. Betul. Yang perlu ada ilmu, kemahiran, sikap penyayang yang perlu ada tadi, sikap sabar, sikap menguasai ilmu. Yang tak perlu ada, kita lawan lah benda yang pertama tu. Pertama sekali kita mesti baran. Jangan. Sebab sekarang ini, sebab tu banyak berlaku kes aduan-aduan ke peringkat kementerian. Baru-baru ni pun kita ada banyak kes di sekolah asrama penuh. Contohnya di baru-baru ni di sekolah lain lah, saya tak perlu sebut sekolahnya lah, ataupun sekolah harian pun kita boleh lihat aduan yang disampaikan tu terus kepada pihak Kementerian Pendidikan. Aduan tu datang daripada ibu bapa, masyarakat, tentang tindakan-tindakan fizikal, guru merotan melebihi daripada garis panduan. Ni ada merotan tu, ada garis panduan. Kalau guru bertindak meninggikan suara pun tak boleh. Jadi banyak batasan-batasan. Kadang-kadang akhirnya murid pun sukar untuk kita bentuk watak, sebab mereka ni terlalu banyak peraturan yang menjadi perisai kepada mereka. Akhirnya mereka tahu guru tak boleh buat begini, guru tak boleh marah sesuka hati, guru tak boleh menyentuh isu sensitiviti ataupun perkara-perkara emosi. Guru tak boleh memberi tekanan emosi kepada murid. Zaman dulu memang kita boleh buat tindakan seperti itulah. Tapi hari ini ibu bapa terlalu sensitif, dan media sosial lah viral. So yang paling penting, guru mesti berlapang dada lah dengan perubahan yang berlaku sekarang. Dunia tanpa sempadan. Ada guru yang dikenakan ambil tindakan mahkamah, terpaksa membayar sampai 200,000 kerana mungkinlah tersilap membuat tindakan fizikal lah, sehingga dia terpaksa didakwa di mahkamah. Mungkin niat guru tu nak mendisiplinkan anak murid dia, tapi kata maklum kita tersilap, kita melakukan tindakan menggunakan emosi. Jadi kita apa pun balik kepada peraturan sekolah. Kalau ada murid yang melakukan kesalahan disiplin, kita jangan menanganinya di cara kita buat laporan ke pihak disiplin. Disiplin akan buat mesyuarat pertama pihak pentadbir. Dan kes itu akan diselesaikan mengikut prosedur lah. Jangan menyelesaikan kes dengan cara sendiri lah. So yang kedua, selain itu, guru jangan sikap guru suka membanding-banding lah. Sebab kita di sekolah menengah, di sekolah rendah, kalau kita ditawarkan berkhidmat di sekolah rendah atau sekolah menengah dengan tawaran grade yang sama, betul tak? Ijazah sarjana muda dapat grade 41. Padahal kita ni mengajar di sekolah asrama penuh. Kawan kita yang sama belajar dengan kita mengajar di sekolah kampung, sekolah harian biasa. Mereka balik pukul 2 petang, tak payah datang, malam tak ada program-program tuition sebagainya. Hari Sabtu Ahad jauh lagi lah. Kita di asrama penuh tidak macam tu. Kita masa engagement dengan murid tu terlalu banyak rapat. So ada guru yang membandingkan mengajar di sekolah asrama penuh dengan sekolah harian biasa. Kenapa gaji kami tidak sama? Kami punya masa berkhidmat tu terlalu lama. Kenapa kami tak diberikan allowance tambahan? So jangan bandingkan itu. Kita bandingkan kita mengajar sekolah yang cemerlang
nak melahirkan insan-insan yang profesional, sudah tentulah pengorbanan kita jauh sikit berbanding guru-guru yang mengajar di sekolah yang biasa. Kita kena reda dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dan kita berusaha supaya akhirnya nanti kerjaya kita ini kita rasa dapat menghayatinya dan dapat jadi ibadah. Kalau kita tak ikhlas, kita akan rugilah. Penat badan, masa berlalu, kita tak dapat gaji je lah. Okey. Okey. Macam yang cikgu kata, untuk menjadi guru banyak cabaran. Macam sekarang banyak peraturan kan, yang telah digariskan. So apa pandangan cikgu tentang guru generasi yang akan datang? Macam sekarang kan dah potong rambut, pegang potong rambut budak pun boleh disalahkan. Sedangkan kita hanya untuk mendidik saja. Oh, maksudnya apakah cabaran yang akan dihadapi oleh warga guru? Dan macam mana nak mengatasi cabaran itu? Mengatasinya kita boleh cadangkan, tapi pihak kementerian kena turun padang lah. Turun padang, membuat kajian. Ini antara cara lah kita buat temu ramah, kita tengah pandangan-pandangan pelbagai sudut, guru, pihak masyarakat, komuniti, ibu bapa, PIBG. Kita dengar pandangan daripada pelbagai sudut, lepas tu kita buat satu kesimpulan lah. Tapi yang Hafiz tanya tadi, apakah cabaran warga pendidik lah. Memang saya dah sebutkan sedikit tadi awal tadi, cabarannya antaranya guru terdedah dengan pelbagai bentuk tekanan daripada pihak luar, pihak masyarakat. Ibu bapa kadang-kadang mereka ni mudah menerima maklumat daripada satu pihak. Ibu bapa terus viralkan kes itu ke pihak yang tidak sewajarnya. Jadi cabarannya media sosial. Sebab itu bila pelajar ni dalam peraturan kita tak benarkan dia membawa gadget, handphone sebenarnya. Pelajar kita terdedah dengan risiko lah. Banyak kes-kes yang berlaku dalam sekolah, pelajar menyalahgunakan gadget yang dibawa itu, dan akhirnya dia viralkan perkara-perkara yang tak sepatutnya. Jadi kita cabaran hari ini ialah IT, teknologi maklumat itu sendirilah yang bercabaran. Lepas tu peraturan sekolah yang susah nak dikuatkuasakan, sebab kita susah dapat kerjasama dengan ibu bapa. Contohnya rambut tadi kan, kita dah beri panduannya, inilah model potongan rambut pelajar, kita beri dah dalam semua kumpulan ibu bapa. Tapi ibu bapa sendiri tak dapat nak mendisiplinkan mereka. Walaupun kita dah bagi tahu dah, sebelum buka sekolah nanti pastikan anak-anak tidak membawa barang-barang larangan seperti gadget, vape. Hari ni kan vape pun bercabaran ya. Dulu rokok, sekarang pelajar tak isap rokok, boleh isap vape. Termasuk membawa handphone. Ibu bapa sendiri yang galakkan anak-anak bawa handphone dan bekalkan dengan saluran internet sekali. Walaupun di sekolah kita pun ada wifi. So anak-anak tak belajar di waktu malam. Mereka update media sosial di asrama. Kita boleh tengok dia punya followers tu tengah malam dia dah berinteraksi. So waktu belajar dia tak gunakan, dia buang masa. Itu yang berlaku dia. Dan tadi saya sebut juga tentang cabaran ibu bapa yang suka mendisiplinkan anak. Ada anak yang datang ke sekolah ni dengan lengkap, rambut yang kemas seperti yang kita beri model, gambar tu ada. Ada anak yang sebaliknya. So kalau ibu bapa gagal membuat saringan, kami terpaksa menghadapilah. Jadi kerja guru dah bertambah. Bila kita buat tindakan kan, ibu bapa lah counter balik. Ibu bapa yang defend. Kenapa cikgu rambut anak saya jadi macam askar? Ini bukan sekolah tentera. Saya tidak kata tidak. Rambut tak boleh menjatuhkan maruah. Asal rambut tu kita buat kemas, bukan botak lah. Cuma kita gunting mengikut acuan sekolah. Kata anak saya malu, tak ada maruah. Cikgu apa rambut pendek juga kan? Itulah dia, ibu bapa kena memahami. Yang kedua tadi tu yang vape. Ini cabaran hari ni Tak kisahlah sekolah mana pun, asrama ke sekolah harian biasa sama. Pelajar lelaki, perempuan pun sama. Mereka tak bawa rokok dah sekarang. Mereka cenderung menghisap vape. Dan vape ini dibekalkan, dibeli di luar, bawa ke dalam sekolah asrama. Jadi pelajar
Sebab vape ni susah kita nak kesan. Dia bau macam minyak wangi, bau strawberry, bau apple. So kita tak anggap macam bau rokok. Dulu baunya busuk rokok, sekarang pelajar tak isap rokok. Pelajar mengisap vape. So undang-undang perlu diselaraskan. Mengisap rokok dengan isap vape ni tindakannya sama. Sampai masanya kena buang sekolah. Jadi itulah tindakan yang perlu dikuatkuasakan. Pihak kementerian mesti memberi sokongan, memberi empower lah kepada pihak pengutul supaya kes-kes seperti vape memiliki bahan lucah. Kalau bawa handphone, kadang-kadang mereka ada bahan lucah yang mereka kongsikan dalam media sosial dan dikongsikan di kawan-kawan. Sebab kita membuat larangan membawa barang-barang seperti handphone, laptop dan sebagainya. Itu ada cabaran dia. Okay. Untuk soalan seterusnya, apakah nasihat cikgu kepada bakal guru akan datang? Nasihatnya, pertama, kalau nak pilih kerjaya guru, kita mesti bersedia. Kita mesti memahami kerjaya yang kita pilih. Memilih kerjaya guru mesti ada ciri-ciri yang saya sebut awal tadi lah. Penyayang, kesabarannya, mempunyai kreativiti, inovasi, supaya kita dilihat berkesan, seorang guru yang berkesan. So, nasihat saya sebelum memilih kerjaya guru, pertama kita kena mengenal pasti apakah kita ada ciri-ciri itu. Kalau tak ada ciri-ciri itu, pilihlah kerjaya lain. Boleh jadi engineer, boleh jadi bahagian usahawan, jadi usahawan ekonomi. Sebab kerjaya guru ni bukan satu kerjaya yang mulia, ya. Sebab kita adalah membina generasi masa depan, bermula daripada seorang guru. Kejayaan seorang ahli politik kan satu sajak kan yang dibaca oleh penyair terkenal kita kan. Seorang pemimpin negara, seorang jurutera, seorang ahli politik, bermula dengan seorang guru. So nak jadi guru, panduan saya, kita mesti mengenali kerjaya itu, memahami. Jangan menjadi guru itu kerana hanya sekadar kerja, sekadar mendapatkan pendapatan duit, tapi tidak menjiwainya. InsyaAllah kita akan menjadi seorang guru yang berkesan dengan apabila kita mengenali, mencintai kerjaya itu dan kita memberi jasa kepada negara, agama dan kepada bangsa kita. okay. Jadilah guru yang terbaik untuk semua, insyaAllah. Untuk soalan terakhir, Ya. Apakah memori cikgu yang paling cikgu tak dapat lupakan berkaitan anak-anak murid ataupun apa-apa saja memori yang sepanjang cikgu handle? Okay. Dulu saya pernah jadi guru disiplin. Cabaran dia mungkin saya dah gambarkan sedikit dalam perbualan tadi lah. Tapi semua saya dapat tangani dengan baik lah. Cuma ada satu kes disiplin tu, saya sebagai warden dan sebagai guru disiplin, bila saya menangani kes itu, kebetulan pelajar itu pelajar lelaki tingkatan 4. Abang dia, keluarga dia adalah keluarga peguam. Abang dia seorang peguam. Ayah dia seorang yang ada kerjaya hebat lah. Jadi dia rasa tercabar apabila anaknya dikenakan tindakan gantung sekolah. Saya cuba menerangkan kes-kes itu mengikut kronologi, tapi mereka tak faham. Mereka terus nak dakwa saya ke mahkamah. Itu yang saya kata tadi, berhati-hati apabila kita membuat tindakan, mesti ikut keras panduan. Cuma yang saya sedia, anak tu tadi, pelajar tu, dia tak menceritakan kesalahan yang sebenar. Dia membuat satu cerita lain yang meletakkan kesalahan pada saya. Contohnya, saya menarik dia daripada katil jatuh ke bawah. Bila saya jumpa di tepi padang, saya sambil bertanya, saya pegang cukup, saya tolak sampai anak dia jatuh tepi longkang. Nak menunjukkan kesalahan tu saya berlaku kekasaran lah. Sebenarnya kesalahan anak dia sangat banyak, sampai tahap buang sekolah, tapi kita hanya buat tindakan gantung sekolah. Tapi oleh kerana dia rasa dia akan dapat pembelaan, abang dia seorang peguam, maka dia gunakan kesempatan itu untuk datang sekolah, memberi ugutan pada saya lah, mengancam saya lah. Kalau cikgu dah buat anak saya macam ni, adik saya akan bawa kes ni ke mahkamah. Cikgu
bukan apa, bukan boleh cara macam ni cikgu, tak boleh buat macam ni. Saya kata apa kes sebenarnya? Kes tu saya siasat dalam bilik disiplin. Kebetulan saya warden, kita mau ronda lah di dom kan, ramal. Tapi dia buat dia buat laporan yang salah lah. Rupanya dia salah buat tindakan. Akhirnya abang dia pun bila kita bentangkan kes by kes, ikut tarikh, ikut pengakuan, barulah keluarga dia faham sebenarnya adik dia yang membuat satu kenyataan palsu untuk memindahkan kesalahan itu kepada saya. Saya rasa lega lah bila kes itu dapat diselesaikan, ya. Di peringkat atas sana, pengetua pun mengambil maklum tentang kes. So kes tu tak jadi bawa ke mahkamah lah. Kes tu diselesaikan dengan secara baik dengan keluarga. Itulah, rasa macam kita rasa kita nak buat sesuatu yang baik, tapi keadaan itu menghimpit kita balik. Ada juga kes lain yang saya diugut oleh parent lah. Parent tu rupanya tak tahu lah, latar belakang saya tak tahu lah, dia mengugut tu parents sendiri buat. Dia kata cikgu nanti, cikgu lalu kawasan ini kan setiap hari kan, cikgu pakai kereta warna ni kan, rupanya kereta warna lain. Itu melucukan. Rupanya ada satu kereta warna sama dengan saya, model sama, plate lain. Cikgu lalu sini kan setiap pagi kan, rumah saya tepi tu, cikgu ingat kan, cikgu nanti tu laluan cikgu hari-hari kan. Kata, tak apa. So itu saya bawa report polis. So tak ada masalah lah, sebab saya tahu untuk keselamatan saya lah. Rupanya kereta yang attack tu bukan kereta saya, kereta seorang guru lain yang hari-hari lalu itu warnanya, modelnya sama. Dia rasa itu kereta saya. Jadi saya rasa bukan salah orang, tapi saya dah buat tindakan. Yang tu pun satu pengalaman juga. Yang lain semua pengalaman menyeronokkan lah di sekolah ni. Sebab sekolah ni sekolah sama penuh. So kita kepuasan akan ada di sini. Sebab tu saya tak keluar. Saya mengajar dalam tempoh yang sangat lama, 28 tahun. Biasanya kalau seorang guru dah 4 sekolah bertukar. Tapi saya mengekalkan untuk terus di sini, dan insyaAllah kalau panjang umur saya akan bersara di sini lah. Sebab saya rasa kepuasan menjadi seorang guru di sini, saya dapat lihat ini produk-produk yang kita lahirkan daripada sekolah ini. Pergi saja mana, pergi doktor pakar, ada anak murid saya. Pergi saja ke hospital, pergi saja ke KLIA, pergi jumpa di mana-mana, di bank, jumpa di klinik pergigian, jumpa di tempat-tempat syarikat-syarikat korporat, Petronas, Shell, sebagainya. So kita ada bekas pelajar kita yang kita sendiri didik suatu ketika dahulu, dan mereka menjadi orang berjaya. So itulah kepuasan seorang guru, dan maka saya ingin mengekalkan di sekolah ini. Sebab saya rasa nampak hasilnya, dan kita boleh lihat mereka berjaya, dan kita rasa bahagialah, kita bangga kejayaan itu. Berkaitan dengan kepuasan yang cikgu cakap tadi, mungkin cikgu boleh berikan pandangan lah, ataupun contohlah pengalaman cikgu pasal contoh ada anak murid cikgu kat luar apa semua kan. Ada tak satu situasi yang mungkin anak murid cikgu yang dah cikgu mengajar tu menolong cikgu balik? Ada. Okay. Satu hari kita bumi ni berputar seperti roda lah. Ada masanya kita di atas, ada masanya kita di bawah kan. Pengalaman saya ada sekali saya masuk hospital. Saya cakap tadi lah, anak murid kita jadi doktor kan. Saya hospital KPJ Seremban. Masa tu saya kena demam denggi lah. Bila kita warded, masuk ward, kita tak tahu siapa yang rawat kita kan. Kita berserah lah. Sebab denggi ni memang keadaan demam panas kan. So masa tu kita rasa, ada dalam kalangan doktor pakar tu adalah yang kita kenal. Sebab dia mengenalkan diri, cikgu kenal saya tak? Sebab dia pakai pakai mask kan, hospital macam tu kan. Siapa ni? Dia pun buka mask. Ini saya kenal budak pelajar STJ saya dulu kan, tahun berapa lah saya tanya. Di situ rasa kebanggaan lah. Saya dirawat oleh bekas murid saya yang dulu saya pernah mengajar. Itu di hospital KPJ Seremban lah. Baru-baru ni saya pergi ke klinik gigi di Kuala Pilah lah, klinik swasta. Bila saya masuk saja ke bilik doktor tu, saya baring kan, saya belum baring. Cikgu Rozi. Siapa ni saya tanya. Cikgu saya dulu tahun 2003, cikgu mengajar saya
Oh, nama siapa lah, sebutlah. Oh, nama saya ni perempuan, doktor perempuan. Oh, itu situ rasa, oh, rupanya saya rasa satu nampak dia punya output lah yang saya rasa bangga lah. Itu cerita pula dekat KLIA pun macam tu juga. Dia sedang tarik troli dia, rupanya dia pilot. Pilot nak pergi nak fly ke Australia. Jadi safe. Dia terus berhenti. Saya rasa saya apa? Ini pilot pakai baju putih ada orang pakai. Macam itulah saya rasa bangga. Di mana-mana kita pergi, kita akan jumpa anak muda kita dan mereka dalam menjadi seorang yang berjaya. Okay, saya rasa itu saja untuk wawancara pada hari ini. Saya ingin ucap terima kasih lah kepada cikgu kerana sudi meluangkan masa bersama saya. Saya rasa itu saja. Sekian daripada saya. Terima kasih. Okey, tamat maju jaya menjadi seorang pendidik yang hebat. Okey. Terima kasih. Terima kasih, cikgu. Sama.